malam insyaAllah. Jadi untuk tidak mengingatkan masuk, saya mempersilakan seluruh kaum Ustaz untuk menyampaikan tausiah insyaAllah. Tafadhal masykur. Ya, speaker berapa? Ini kan Boleh. Kurang wajib. Muazzam tu Pak. Muazzam lah. Musuh sini. Saya percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri warhamni lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih pada pengurusi majlis yang saya hormati, pengurusi surau, Barisan Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para muslimin, muslimat, para jemaah surau kampung Pondoi. Betul ya? Tampil Negeri Sembilan. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah rahmat berkatnya mengizinkan kita datang ke surau ini dalam keadaan cuaca yang baik. Satu hari tadi hujan dia. Ya? Sini hujan tak? Ke panas? Oh, panas. Sampai saya hujan, loncun baju saya tadi. Saya naik motor. Ya, hari ini banyak aktiviti saya. Ya. Pagi subuh tadi dekat Kampung Jenjarum. Masjid Kampung Jenjarum, kuliah subuh. Kemudian ada kematian kawan saya dekat Kampung Pulau Labu. Saya pergi ke sana. Lepas tu saya kena bergegas pula pergi ke Masjid Manjalara Kepung. Ada kursus jenazah, naik ke atas balik. Lepas tu, ni sini pula kan. Tampil turun bawah balik. Begitu je lah. Tadi hujan lebat, yang basah lah satu adan. Sebaik rumah saya kat Nilai. Sempatlah singgah rumah dulu, mandi-mandi semua siap datang ke sini. Sebab apa? Kerana saya tertarik dengan tajuk pada hari ini. Mencari rendang Maman. Ya ke? Tajuk kita hari ni tu kan. Penceramah di studio kan. Masya Allah kan. Program yang diaturkan ini sebenarnya salah satunya ialah saya faham dari sudutnya untuk kita saling berukhuwah silaturahim, ya, nak berkumpul sama ahli karya, penduduk kampung, ya. Tempat mana lagi yang nak berkumpul melainkan surau, ya. Nak kata orang berkumpul dekat balai raya, mungkinlah waktu-waktu mesyuarat-mesyuarat tergempar je kot kan. Tapi surau, masjid, orang berkumpul sehari 5 kali. Yang tak berkumpul tu tak datang lah kan. Jadi sebenarnya benda beginilah yang sepatutnya yang berlaku. Kata ulama, jangan kamu tinggalkan solat berjemaah, kerana barang siapa yang tinggal solat berjemaah, maka di situlah akan berlakunya perpecahan. Tu je. Yang menyatukan kita ni solat berjemaah aja. Dapat adik, ya, hidupkan surau, hidupkan rumah Allah Ta'ala ini kan. Jadi tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah yang saya kasih sekalian, sebelum saya pergi jauh lagi ke depan, eloklah saya perkenalkan diri. Kerana saya ni tak adalah sepopular artis popular kan. Orang pun tak kenal siapa dia Mamat di depan ni. Tiba-tiba jemput nak bercakap pula kan. Saya perkenallah seberingkas diri saya. Ya, saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, ataupun dipanggil Ustaz Rafi Zainal. Macam nickname tadi panggil Ustaz Undertaker. Saya nak buat disclaimer awal-awal. Saya bukanlah peserta wrestling. Tak pernah join WWE, WWF, SmackDown. Chok slam orang pun belum pernah lagi kan. Kalau nak try bolehlah lepas ni kan. Tapi kerana apa? Kerana saya memiliki satu bidang khas yang saya buat tambahan.
Iaitulah satu namanya Diploma Science in Embalming and Undertaker. Melayu dia Diploma Sains Pengawetan dan Pengurusan Mayat. Tu dia. Undertaker tu maksudnya pengurusan mayat lah, ataupun penggali kubur. Yang saya ambil di sebuah kolej perubatan Kristian di Manila, Filipina. Jadi kerja menyedut-jedut organ, merodok-rodok perut orang, tu kerja saya lah tu kan. Sebab tu orang panggil Undertaker. Ganeh benda tu kan. Jadi saya berasal, kelahiran saya memang orang sini lah, Negeri Sembilan. Saya kampung Kuala Kepis, Juasih. Tu orang kampung saya. Membesar di Kuala Lumpur kerana saya anak askar, merantau macam-macam. Dan sekarang menetap di Nilai Negeri Sembilan. Dekat sikit balik Negeri Sembilan balik. Dan merupakan pengurusi bagi Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, SPJM, satu badan NGO peringkat kebangsaan menguruskan jenazah dalam dan juga luar negara, Muslim dan juga bukan Muslim, dua-dua. Mana kata asalkan nama mayat semua kami ambil, itulah dia kan. Jadi tuan-tuan, kita nak bincang tentang tajuk mencari husnul khatimah. Nak cari apa husnul khatimah ni kan? Husnul khatimah ini bukan benda yang dicari, tetapi hendaklah kita meraih dia. Apakah maksud husnul khatimah? Dari segi bahasa, husnul itu ialah apa dia? Yang baik, yang indah. Khatimah, penutup, penamat. Ataupun dari segi istilahnya, husnul khatimah itu ialah kematian yang indah, kematian yang baik, yang sangat kita impikan. Sebab tu kita berdoa selalu, Allahumma tahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Jangan kau matikan aku dalam keadaan su'ul khatimah. Baik. Kita tak nak mati yang buruk, kita nak mati yang baik. Lalu bagaimana keadaan mati baik itu? Ada beberapa perkara yang boleh disentuh, Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Di Balik Tabir Kematian menyebut tanda-tanda husnul khatimah itu ada beberapa. Pertama, apabila seseorang itu keluar peluh di dahinya, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW daripada Buraidah radhiyallahu, al-mu'minu yamutu bi arakil jabin. Seorang mukmin meninggal dunia dengan berkeringat atas keningnya, peluh. Itu tanda-tanda yang baik kan. Tengok muka orang tu pula berpeluh tu kan, meninggal, itu tanda yang baik. Kerana ketika Rasulullah SAW baru dalam keadaan sakaratul maut, Nabi pengsan berapa kali. Dalam keadaan pengsan tu, Siti Aisyah nampak peluh keluar daripada wajah Nabi, dan peluhnya wangi sangat. Namun Aisyah tanya, ya Rasulullah, air peluh apa yang keluar daripada wajahmu ini sungguh luar biasa. Kata Rasulullah, al-mu'minu yamutu bi arakil jabin. Seorang mukmin meninggal dunia dengan berpeluh di atas keningnya ataupun dahinya. Maka kata Nabi, itu adalah tanda-tanda husnul khatimah. Tuan-tuan, tuan-tuan baca tak berita semalam, satu orang imam masjid dekat Kepala Batas meninggal dunia waktu bila? Sujud sahwi. Bukan sujud sahwi, sujud tilawah. Dia bawa surah sajadah, kemudian kita ada sujud tilawah tu kan. Dah habis bacaan tu, putus sujud. Patutnya dia suruh bangun balik, dia tak bangun. Orang tunggu, kenapa dia tak bangun? Lama betul sujud tilawah, baca ini kan. Rupanya dia dah meninggal dunia dalam keadaan begitu. Masya Allah. Bukan berlaku kat Indonesia. Indonesia selalu kita nampak macam tu. Tok guru mengajar, tiba-tiba meninggal. Ni kat Malaysia, kat Kepala Batas. Ya Allah, meninggal dalam masjid. Lepas tu meninggal ketika semayang dalam sujud, waktu yang terdekat dengan Allah Ta'ala. Dan meninggal waktu hari Jumaat, pagi Jumaat. Allahu Akbar. Ini tanda kematian yang baik. Tanda kematian yang baik ialah apabila seorang itu mati dalam keadaan ketaatan pada Allah. Macam mana nak dapatkan macam tu? Melainkan tidak dengan cara istiqamah. Tentulah orang tu orang yang memang kaki masjid, baru dapat mati dalam keadaan masjid. Satu cerita.
Semalam saya menguruskan satu jenazah yang hampir sama macam cerita yang kepala batas tadi tu. Satu orang pakcik tu, dia memang namanya Abdul Malik. Saya baca talqin untuk dia, Abdul Malik bin Abdul Razak. Meninggal dunia dia sebelum, dalam beberapa hari ataupun seminggu 2 minggu sebelum tu, dia selalu iktikaf dalam masjid. Dia pencen dah pencen. Jadi sukarelawan masjid untuk jaga parking. Kerja dia jaga parking. Kalau ada orang hari Jumaat ke apa, dia jaga parking. Saya selalu nampak dia pakai vest, selalu jaga parking. Tegur saya, "Ustaz, nak parking sini semua." Rajin nak tegur. Jadi ketika mana dia kata dia tak boleh tidur, dia nak iktikaf kat masjid, orang pun nampak lah, security pun nampak lah apa dia buat. Dia baca Quran, dia berzikir sampai pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Lepas tu lepas subuh barulah dia balik. Macam itulah keadaan dia selalu sepanjang minggu tu. Sampailah hari Jumaat, malam Jumaat tu juga. Malam Jumaat, besok tu pagi Jumaat, dia iktikaf. Iktikaf pukul 2 pagi, tiba-tiba dia nak balik. Orang pun heran lah. Awalnya pakcik selalunya subuh nanti baru nak balik, dia nak iktikaf. Dia kata, "Saya dah sakit dada, saudara. Sakit dada nak pergi hospital." Dia nak keluar lah. Elok dia nak keluar, tiba-tiba rebah dekat pintu surau tu, masjid tu. Rebah jatuh. Yang security tu pun pegang dia. Dan dia pun meninggal dunia ketika itu. Masya Allah. Meninggal dalam keadaan iktikaf dalam rumah Allah. Tempat yang biasa dia jaga, iaitu dekat depan masjid tu lah, jaga parking. Situ juga dia meninggal. Ya Allah, ini tanda yang baik. Meninggal pula pada malam Jumaat. Ramai orang solat jenazah dia, dapat rezeki dia lah hari Jumaat. Dan ini tanda yang baik, tuan-tuan. Ini antara kisah-kisah yang terkini yang kita boleh ceritakan. Ya, kematian yang dicemburui. Tadi kan, tadi semalam, baru tadi, salah seorang imam Masjid Al-Falah dekat USJ aksiden pagi tadi. Dia nak pergi, malam tadi, dia nak pergi masjid untuk jadi imam solat maghrib. Tiba-tiba kemalangan dengan lori, meninggal dunia dia. Masya Allah. Dalam perjalanan ke masjid, nak pergi solat, nak jadi imam untuk solat maghrib isyak. Dan kata orang kat situ, biasa lepas isyak tu dia ada mengajar orang mengaji Quran. Ini perjalanan yang baik. Meninggal dunia dia. Keluar berita hari ni kan. Dalam keadaan yang baik. Tengok, tuan-tuan, nampak tak cerita-cerita macam ni, ya? Perjalanan dia tu. Bila kita tengok, ya Allah, bagusnya kematian dia ni kan. Dalam keadaan yang baik, dalam ketaatan, dan apa yang keluar daripada mulut orang akan cakap baik-baik. Ya Allah, bagusnya dia meninggal nak pergi masjid. Ini tanda-tanda husnul khatimah. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya, antara tanda-tanda husnul khatimah yang lain ialah ramainya orang memberi kesaksian yang baik-baik ketika mana dia meninggal dunia. Apa cakap baik-baik? Tuan-tuan ya. Dan ini juga satu sunnah. Ketika mana kita datang tengok jenazah, cakap yang baik-baik. Ya. Abu Salamah radhiyallahu meninggal dunia, mata dia terbuka mata dia. Kalau kita lah kan, ada orang sini meninggal mata terbuka, apa pandangan kita? Apa kono mata terbuka tu? Tak ada lain ni, mesti ada bondo yang dia tengok dulu ni, tak baik ni kan. Adalah bondo yang tak lompeh ni kan, mata terbuka je tu. Macam tu jugalah zaman sahabat pun cakap, keluarga pun cakap, Abu Salamah ni buat apa ni, kenapa mata dia terbuka? Lalu Rasulullah SAW pun tak cakap banyak, datang dia pergi ke jenazah Abu Salamah. Nabi pun tutupkan mata Sayyidina Abu Salamah. Dan Nabi berkata, orang meninggal dunia, roh akan keluar melalui kepalanya. Pandangan matanya akan mengiringi pemergian roh. Nabi nak bagi tahu bahawa kalau orang tu mati, mata terbuka, itu benda yang biasa, fitrah. Tak ada benda pelik dah. Dan ketika itulah Nabi tegur para sahabat yang ada, hendaklah kalian di saat ini ketika ada jenazah berkata yang baik-baik sahaja. Kata Nabi, cakap yang baik-baik saja. Sebab apa? Kerana ketika ini malaikat mengaminkan kata-kata kita. Nabi suruh cakap baik-baik. Sebab waktu ni malaikat amin kata-kata kita.
Maka daripada hadis inilah menjadi kias kepada masyarakat kita. Kan? Bila orang selesai solat jenazah, imam akan cakap apa? Apa kita nak kata pada mayat ini? Baik. Apa kita nak saksi kepada mayat ini? Baik. Kita kan amalkan macam tu. Ini kias kepada apa yang Nabi suruh. Bermaksud, kalau ada jenazah, ucap yang baik-baik. Sekalipun yang mati itu bukan orang baik. Tapi jangan kita cakap yang tak baik tu, diam saja. Jangan pula dia nafikan pula kan. Orang cakap baik, baik. Dia daripada belakang pun menjerit, mana ada baik? Dia yang paling setan kat tampil ni. Walaupun dia memang setan, tapi jangan cakap waktu tu. Diam. Nabi kata, jangan kamu cerca jenazah. Jangan kamu hina orang mati. Kalau yang orang mati itu ahli syurga, kamu hina dia, kamu berdosa, kata Nabi. Kalau yang kamu hina itu ahli neraka, kata Nabi, cukuplah Allah yang menghukumnya. Kenapa kita pula yang nak hukum dia, dia dah mati? Nampak tak akhlak Nabi? Kan? Maka kita ni secara tak langsung dalam keadaan husnul khatimah, cara kita nak meraihnya ialah kita hendaklah mengamalkan sunnah Nabi. Antaranya adab kita bila melihat orang mati, ucap yang baik-baik. Mudah-mudahan bila kita mati nanti, orang ucap yang baik-baik juga pada kita. Itu antaranya. Ya. Kemudian antara kematian yang lain yang baik, kata Imam Ghazali dalam kitabnya, menceritakan orang yang mati dalam keadaan mampu mengucap kalimah syahadah, la ilaha illallah. Senang tak sebut la ilaha illallah? Cuba sebut la ilaha illallah. Masya Allah, senang kan? Cuba kita sebut di waktu hujung nafas. Boleh tak? Macam mana cara nak sebut hujung nafas? Hembus nafas tu sampai kosong perut tu. La ilaha illallah. Payah. Nampak tu sedap. Makna kata, cuba tarik nafas, tarik nafas. Nafas ada dalam dada kita ni, buang. La ilaha illallah. Tak dapat tuan-tuan. Nak habiskan tak dapat. Itu gambaran orang yang nak mati sakaratul maut. Tuan-tuan kalau tak nak buat sekarang, cuba balik nanti try. Hembus nafas tu sampai dah kosong perut ni, dada ni tak ada udara. Cuba sebut la ilaha illallah. Itulah di antara keperitan orang nak mati, nak sebut kalimah la ilaha illallah. Tapi kita sebut ketika ini dalam keadaan kita sihat, tak sakit. Jadi kerana tak ada nafas je kita susah nak sebut. Orang yang nak mati nanti, bukan sahaja sekadar dia berhujung nafas dia tak ada angin, bahkan dalam keadaan kesakitan yang melampau. Umpama menarik nafas melalui lubang jarum yang sempit. Lubang jarum yang sempit. Macam mana tu? Sempit tak? Saluran nafas kita. Lubang jarum besar ada. Itulah umpamanya. Jadi ketika itu kita sebut la ilaha illallah. Kalau dia dapat mengucap kalimah itu, kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam dapat sebut kalimah la ilaha illallah, masuk dia ke dalam syurga. Senang je masuk syurga ni kan, sebut la ilaha illallah je. Tapi bukan semua orang dapat sebut. Itu masalah dia. Sekarang boleh sebut tak? Boleh. Sebab sihat. Tapi sebut tak? Itulah. Kadang-kadang sebut, kadang tak. Malih. Dosa apa lidah kita ni, mulut kita ni, sampai kita berat nak berzikir Allah pada Allah. Itu renung diri sendiri. Apalah dosa aku ni, malih betul nak la ilaha illallah sentiasa berzikir. Kenapa dosa apa? Padahal ini ucapan yang kita nak sebut bila nak mati nanti. Tapi waktu hidup ni payah nak sebut. Malih. Kan? Cuba bergosip. Laju. Kau tahu tak artis yang baru ni bercerai? Laju dia komen kan. Dia yang paling pertama sekali komen. Kau tahu tak Ina Naim dah kahwin lain? Oh, dia tahu. Benda-benda gosip macam tu laju dia. Cuba gunakan bahasa kita ni dengan zikrullah. Ni kita nak latih. Latih dan latih. Supaya bila kita mati, dia terkeluar perkataan tu sendiri.
Ya. Namun kalimah itu yang diajar pada kita ketika mati. Orang ajar la ilaha illallah. Bukan kita dengar terus dapat sebut. Belum tentu. Sebab Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 27, yusabbitunnahu allazina amanu biqauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan ucapan orang beriman dunia dan akhirat. Bermaksud ucapan orang beriman tu apa dia? Kalimah tauhid la ilaha illallah. Ketika hidup dia sentiasa mengucap la ilaha illallah, berzikir dan sebagainya. Dan ketika nak mati, Allah akan bimbing dia untuk ucap kalimah la ilaha illallah. Meskipun dia mati seorang-seorang kat rumah. Kat kampung ni pernah tak ada pengalaman orang mati seorang-seorang kat rumah? Ada tak? Tak ada kan? Dekat Kuala Lumpur kerap juga orang meninggal seorang-seorang kat rumah. Baru ni pun ada sahabat kami meninggal seorang-seorang kat rumah. Asyik baik jiran dia nampak. Masya Allah. Rezeki. Sebab apa? Dia seorang, dia bujang, tak berkahwin, umur 60 lebih. Ya. Dia duduk sendirian kat rumah dia. Orang cakap rumah dia tu sentiasa tutup pintu. Maknanya dia ni sampai balik rumah tutup pintu. Dia memang orang jenis pergi masjid, pergi surau, sembahyang jemaah. Bulan baru ni bulan berapa dia pergi umrah? Bulan apa? Bulan 8, 9. 9. Bulan 9 dia pergi umrah. Dia tunjuk gambar kat saya. Ustaz, alhamdulillah saya dah dapat pegang multazam, kata dia. Masya Allah, saya katakan. Doakan saya, Pak Aziz kata, doakan saya. InsyaAllah Ustaz, kata dia. Jadi perbualan setakat tu je lah. Dan dia meninggal dunia waktu tu, orang perasan sebab pintu dia terbuka. Padahal dia selalu tutup pintu. Tapi petang tu terbuka. Orang nak pergi maghrib, tengok pintu terbuka waktu senja. Rumah gelap. Jiran pun ketuk, Pak Aziz, buka lampu, tengok dekat atas kerusi, dah meninggal, tengah duduk. Masya Allah. Siapa yang gerakkan hati jiran dia untuk intai waktu tu? Allah Ta'ala. Sebab dia antara orang yang baik-baik lah dia akan gerakkan. Cuba kalau dia tak ambil tahu langsung. Mana kata mungkin Allah Ta'ala nakkan sebaliknya. Dia tutup pintu macam biasa, dia duduk seorang, lampu gelap, orang ingat dia balik kampung, dan dia pun meninggal. Mungkin sehari, 2 hari orang tak perasan. Masuk hari ketiga dah berulat, busuk, baru jiran perasan. Kan? Jadi kita nak katakan bahawa ini antara perkara-perkara yang mungkin atas izin Allah, kebaikan-kebaikan dia, ya, dapat hadir. Baru balik umrah, kepala dia pun licin lagi. Maksud botak lagi, baru cukur kan. Tuan-tuan, ini tanda-tanda husnul khatimah, kematian yang baik. Ya. Jadi nak katakan bahawa kalau orang tu orang yang baik, memang Allah pilih dia. Maka ketika dia nak mati, walaupun tak ada orang yang ajar kalimah la ilaha illallah pada dia, pasti dia dapat sebut kalimah tu. Pasti. Ini janji Allah. Allah teguhkan ucapan orang beriman, kata Allah. Jadi jangan kita bimbanglah kalau kita duduk seorang-seorang kat rumah, macam manalah kalau aku mati nanti. Kita jaga amalan kita cukup-cukup. Jaga amalan kita, insya-Allah Allah jaga kita. Dalam ayat yang sama Allah sambung lagi. Ini teguran juga pada kita. Wa yudillullahu zalimin. Dan Allah sesatkan orang-orang zalim. Ini ayat ancaman. Allah sesatkan orang-orang zalim ini. Siapakah orang zalim? Dia zalim kat siapa? Bukan zalim kat orang lain, tapi dia zalim dekat diri sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ni payah ni, kan? Semayang lebih kurang, lepas tu pula dia ni jenis tak jaga ketaatan, buat dosa pula. Maka ketika nak mati, walaupun ramai orang kat sisi dia ketika itu ajar kalimah la ilaha illallah, dia dengar kalimah tu, tapi Allah tak izinkan kalimah tu keluar daripada mulut dia. Tak dapat. Allahu Akbar. Allah sesatkan dia kerana kezaliman dia pada diri sendiri. Ini janji Allah. Wa yaf'alu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Kenapa? Sebab dia tahu PL kita. Dia kenal peribadi kita ni macam mana. Buruk baik kita, zahir batin kita, yang
jelas, yang tersembunyi, semua orang tahu tentang kita. Sebab itulah yang selayaknya dapat pada kita. Tuan-tuan, nak mencari memburu husnul khatimah ini, kita kena jaga amalan kita dengan Allah Ta'ala. Saya selalu kongsikan satu kisah ini. Baru ni saya datang juga kat surau ke Masjid Tampin baru ni. Kat mana? Taman? Londi. Jauh kat sini? Ke jauh? Jauh kan? Kat Pekan 15 minit kurang lah ya? Ada tak yang ikut jenazah kuliah kat situ tu lagi? Tak ada tak ada yang pergi kat Londi tu lagi? Satu kisah yang saya selalu sebut tentang jiran saya yang berlaku kematian lama dah. Dia saya ingat dah 10 tahun lebih dah. Dia seorang lelaki tua, tak ada tua sangatlah, umurnya nak menghampiri 70 tahun dah, tua lah. Ya. Memang dia ni seorang yang ramah, suka tegur semua orang. Suka bagi salam kat orang. Jumpa orang bagi salam. Assalamualaikum, dek. Jumpa saya, Assalamualaikum Ustaz. Jumpa orang lain, budak kecil, Assalamualaikum dek. Berpendek kata, orang tua, orang muda, yang dia kenal, yang dia tak kenal, semua dia suka bagi salam. Memang peramah. Tapi dia bagi salam je, Assalamualaikum dek, betul salam. Okey, betul jalan. Macam tu lah, sekarang menyapa. Dan satu sahaja yang menjadi perbualan orang tentang diri dia. Selain daripada dia suka bagi salam, satu yang orang pandang buruk kat dia ialah dia tak pernah pergi surau pun. Tak pernah pergi surau. Bukannya dia ada masalah dengan orang surau ke masjid ke, tidak. Tapi memang dia tak pergi surau. Memang tak ada. Kan? Bila orang kata, mari sini. Okay, senyum gitu je. Sehingga orang pun cakap, dia ni bagi je salam. Surau tak nak masuk dah. Kan? Macam tu lah. Pendek kata, orang tak kenal nama dia sebenar. Sebab dia baru pindah masuk. Yang orang kenal nama dia Pakcik Assalamualaikum. Siapa tu? Pakcik Assalamualaikum. Oh, okey. Tahulah orang kan. Satu hari tuan-tuan, waktu kisah di waktu ni, saya tengah tunggu sembahyang Zuhur dekat surau. Saya dengan beberapa orang jemaah tunggu depan surau. Duduk-duduk, dia lalu depan surau. Dia nampak, Assalamualaikum Ustaz, kata dia. Waalaikumsalam, Ji, mana nak pergi? Oh, nak pergi kedai, jap. Kedai sebelah surau tu je. Okey. Jalan dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun jalan. Kemudian lama lepas tu kejap je dia patah balik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cepat betul. Beg duit saya tertinggal, kata dia. Oh, sekarang ni gimana? Nak pergi ambil lah ni. Okey. Jalan dulu. Assalamualaikum, kata dia. Bagi salam lagi. Dah 4 kali dah. Okey. Tak berapa minit patah balik. Rumah dia dekat je. Dia patah balik. Assalamualaikum Ustaz. Salam Haji. Dah ambil video dah? Dah ni nak pergi kedai ni. Okey, pergilah. Assalamualaikum. Dah 6 kali. Kan? Lepas tu dia pun patah balik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dah beli dah? Dah, beli roti je. Roti je pun. Okey Ustaz, saya minta dulu. Okey, Assalamualaikum. Salam. Dia ni betul tak betul ni. Putar balik betul dia 8 kali bagi salam. Kok kita ni sekali jumpa, lepas tu jumpa lagi tak ada bagi salam dah. Tapi dia macam tu. Sebab tu orang panggil orang Assalamualaikum. Orang pun cakap, dia mana nak datang ke surau. Orang pun cakap lah kan. Kita pun tak pernah tanya dia. Saya cakap begitu. Satu hari tuan-tuan, malam Jumaat, Masya Allah, tabarakallah, habis baca Yasin, kita ada kenduri. Saya masa tu duduk dekat Kuala Lumpur jugalah, makan. Waktu tu datang satu orang budak muda 20-an. Ustaz, imam sini ke? Ya, masa tu saya bertugas jadi imam lagi. Ustaz, nak bagi tahu ayah saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dekat mana? HKL. Ayah orang mana? Ayah saya duduk sini, rumah ni. Blok ni, kita rumah flat tu, rumah blok ni. Saya kata, siapa? Saya tak kenal pun. Abang duduk mana? Oh, saya tak duduk sini. Abah duduk sini. Abah baru pindah kat sini. Baru dalam setahun lebih, kata dia. Siapa nama abah? Johari, kata dia. Johari, saya tak cam lah. Saya kalau orang jemaah sini, saya kenal. Ustaz, orang sini tak panggil dia Johari, orang panggil dia Pakcik Assalamualaikum. Innalillahi wa inna raji'un. Pakcik Assalamualaikum dah meninggal. Saya kata, pakcik tu ke? Ni anak dia? Jadi bawa lah surau. Jenazah kat mana? Hospital. Bawa ke surau. Saya tunggu dengan beberapa orang jemaah. Pukul 11 malam, jenazah pun sampai daripada hospital. Jenazah pun dibawa.
Dan itulah kali pertama dia masuk ke surau sebagai seorang jenazah. Tak pernah masuk ke surau jadi jenazah bawa masuk surau. Orang pun bercakap, masuk juga ke surau dia ni. Kemudian anak dia tanya, Ustaz, kita nak uruskan bila? Saya kata kalau kat Kuala Lumpur ni, kubur office hour kubur. Pukul 9 masuk, pukul 5 petang tutup. Kan? Malam tak boleh, meninggal esok. Kan? Jadi nak kubur bila? Besok. Okey. Nak mandi bila, Ustaz? Saya kata kalau tanya saya nasihatkan mandi terus malam ni. Ke bumi esok? Tak apa, mandi terus. Banyak hikmah kalau kita mandi jenazah awal-awal. Ramai orang kalau meninggal malam, dia kata nak mandi esok. Sebab esok nak ke bumi. Rugi tuan-tuan. Banyak kerugian. Apa dia yang pertama? Saya nak selit cerita dalam cerita ni. Pertama, kalau kita mandi jenazah malam-malam hari, waktu dia baru meninggal, badan dia lembut. Kan? Kita nak uruskan jenazah senang, buang najis senang, badan dia lembut. Tapi kalau dah 4 jam, 5 jam baru nak mandi, dia dah mula keras. Kan? Dah keras, darah dia dah beku, dia dah tegang. Jadi problem kita kan. Yang kedua, hikmah dia apa? Bila kita dah mandikan jenazah, dah berwangi-wangian, maka jenazah dalam keadaan bersih dan wangi. Bila jenazah bersih dan wangi, jiran-jiran, orang datang ziarah, dia tengok mayat dalam keadaan bersih dan wangi, maka dia akan ucap yang baik-baik. Arwah ni wangi kan? Bersih je wajah dia, macam tidur. Orang akan cakap baik-baik. Kan kita baca hadis tadi, ucaplah yang baik-baik, malaikat akan aminkan. Maka nak orang cakap baik-baik pada mayat, sediakan mayat tu dalam keadaan baik-baik sebelum orang datang. Tu hikmah dia. Orang cakap baik-baik, ya Allah, macam tidur juga, tenang je arwah ni. Hikmah ketiga apa dia? Dia dah siap mandi, dah siap kapan. Apa lagi nak tunggu? Boleh terus solat jenazah. Walaupun solat jenazah tu besok pagi nak buat ramai-ramai, tak apa. Bukan semua orang yang dapat datang pagi tu. Ada orang yang kadang-kadang dia dapat ziarah malam je. Besok saya tak dapat datang, saya ada kerja. So dia datang boleh terus solat jenazah. Bayangkan setiap kali orang datang, jenazah tu dah siap mandi kapan, boleh terus solat. Orang pun sembahyang. Satu tim 3 orang, datang lain 4 orang, datang lagi 2 orang, datang lagi seorang. Ramai-ramai sepanjang malam. Ialah kalau meninggal malam, setiap orang datang akan datang ziarah. Sepanjang malam nak ke subuh tu, kalau kira balik, dah lebih 40 orang dah solat jenazah dia. Waktu yang berasingan tapi dah lebih 40 orang. Kan dah masuk dalam hadis Nabi, barang siapa yang disolatkan jenazahnya 40 orang lelaki yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, maka wajib baginya syafaat di akhirat nanti. Nampak tak? Bukan semestinya kita nak kumpul 40 orang satu masa. Kita sikit-sikit pun tak apa. Bagi peluang pada orang untuk solat jenazah bila ziarah. Saya sebut tadi, pagi tadi sahabat saya meninggal dunia. Dia meninggal pukul 12 malam. Saya pun tak tahu. Kalau saya tahu, saya akan datang ke HKL, saya akan urus jenazah dia. Saya dapat tahu pukul 5 pagi tadi. Saya nak bangun pagi, baca WhatsApp, dah siap urus jenazah. Orang lain dah urus mandi kapan dah. Jadi tak apalah. Saya datang ke rumah dia, ayah dia kata, arwah ni nak ke bumi lepas Zuhur nanti. Tadilah, lepas Zuhur tadi. Saya tak dapat datang sebab saya ada program dekat Kepong. Jadi saya kata jenazah dah siap mandi kapan? Dah, saya nak solat dia. Saya solat. Maknanya ada peluang untuk saya solat jenazah sebab dia dah siap mandi kapan. Tengok. Kelebihan bagi orang solat jenazah apa dia? Barang siapa yang hadir solat jenazah, pahala baginya 1 qirat. Siapa yang ikut hantar jenazah sampai ke kubur, pahalanya 1 qirat. Sahabat tanya, qirat tu macam mana ya Rasulullah? Qirat tu pahala sebesar Bukit Uhud, Jabal Uhud. Tuan-tuan pergi Madinah, tengok Uhud besar mana. Lebar, panjang kan. Itu pahala orang yang solat jenazah. Masya Allah. Kelebihan untuk kita, kelebihan untuk orang yang mati juga tuan-tuan. Itu antara hikmah orang yang mandikan jenazah di malam hari. Baik, berbalik kepada cerita tadi. Maka saya katakan mandi malam ni. Anak dia pun setuju. Bawa jenazah ke bilik mandi surau, kita buka kain baju kain yang hospital tu. Buka, saya melihat pada badan jenazah ada satu kantung najis, stomach bag dekat perut dia. Tentang stomach bag, orang yang ada masalah usus, dia tak boleh buang najis dengan sempurna, dia keluar ikut tepi tu kan?
Saya perhatikan, abah ni sakit apa? Oh, kanser usus, Ustaz, kata dia. Oh, ya ke? Tak tahu pula saya. Sebab nampak sihat aja, selalu tegur orang. Dia memang macam tu. Dia memang suka berjalan. Doktor kata dah jangan keluar rumah, banyakkan berehat, tapi dia suka nak berjalan. Kan? Dan dia memang tak beritahu orang dia sakit. Dia pakai kemas dia selalu. Orang tak perasan langsung. Saya pun terfikir, arwah ni dia tak pergi ke surau kerana yang ni ke? Saya kata, anak dia pandang saya. Ustaz, betul tu, kata dia. Betul, Ustaz. Arwah abah ni waktu hidup dulu sebelum dia pindah sini, dia adalah orang yang kuat, aktif berjemaah di masjid tempat lama kami. Tapi bila dia jatuh sakit dan kemudian dia pindah pula kat sini, dia nak pergi ke surau, nak berjemaah. Tapi dia takut najis tadi tu terkeluar, kotor kat kapet surau, nanti orang marah. Dia tak nak orang tak selesa bau tu. Doktor kata jangan keluar rumah, tapi dia nak keluar. Memang aktif, dia suka berjumpa orang. Jadi cara dia nak melepaskan rindu pada orang, dia suka bagi salam dan juga dia suka tegur orang surau. Saya pun teringat, ya Allah, patutlah orang tu selalu kulu kili bagi salam. Kita tak tanya pun masalah dia. Ni silap kita. Tak tanya masalah dia. Dah meninggal baru tahu tu masalah dia. Allahu Akbar, kenapalah tak bertanya masalah dia. Ni salah kita. Kadang-kadang kita judge orang, tapi kita tak tanya pun masalah dia. Ni dia masalah dia. Kemudian saya pun tak apalah uruskan jenazah. Mandi jenazah. Tak ada najis pun badan dia. Masya Allah. Mungkin dah dibersihkan di hospital, Allahu A'lam, tapi tak ada najis masa saya uruskan. Kemudian tuan-tuan, nak kebun pagi esok. Pagi subuh tu hujan lebat sebelah banyak. Tuan-tuan tahulah kalau Kuala Lumpur tu kalau hujan lebat, banjir kilat. Kami duduk dekat Taman Melati. Kubur kami tu Taman Ibu Kota, KL. Dulu kubur itu dia akan siapkan 5 lubang, 5 atau 6 lubang kosong. Standby sebab orang jenazah sentiasa masuk. Jadi 5-6 lubang dah standby dah. Jadi dalam banyak-banyak lubang tu saya fikir dah mesti banjir, penuh air. Hujan lebat, macam mana nak kemui jenazah ni? Dekat pukul 8 lebih kita janji nak kemui pukul 9. Dalam dekat 8.30 tu hujan dah renyai-renyai. Lepas tu saya pun kata dekat saya telefon yang gali kubur tu, dah siap belum kubur? Dah boleh dah, ready dah. Maka orang yang tak sembahyang jemaah lagi, sembahyang jenazah lagi, sembahyang jenazah. Dah selesai solat jenazah, kita pun bawa jenazah ke kubur. Sampai kat kubur memang saya nampak becak, banjir lah. Dan perhatikan kubur-kubur yang kosong, yang lubang-lubang tu semua penuh air. Sampai kat kubur arwah, air dah tak ada dah. Saya pun cakap lah macam pakcik tu, pujilah dia. Cepat betul pakcik buang air ni, guna mesin ke pam air tu? Taklah, kata dia. Masa saya datang sini nak buat lahat, memang kubur ni begini dah. Tak ada air. Becak begitu je lah. Heran. Patutnya kalaulah tak kena air hujan sekalipun, mesti air keluar daripada tanah tepi tu. Tapi masalahnya, tempat tu kena hujan. Di bawah bumbung, air bumbung jatuh, betul-betul tepat dalam tanah tu. Dan seolah-olah dia bumi sudut air tu. Ya Allah, macam mana boleh menjadi macam ni? Dia kata, tu rezeki arwah. Mesti ada amalan dia yang kita kena ikut. Kata orang gali kubur. Maksudnya dia dah biasalah tu peristiwa tu. Saya yang tengok tu saya rasa terkejut. Selesai kemui jenazah, saya pun pergi cari anak dia tadi. Bang, arwah ni apa kerja dia? Dia tak kerja dah, ada pencen. Dia apa amalan yang dia buat? Dia ni suka baca Quran ke? Abah ni macam orang lain juga, Ustaz. Dia tak adalah pandai sangat baca Quran. Dia suka bersedekah ke? Sedekah pun biasa je, tak adalah kerap. Apa amalan yang dia suka ni? Dia ada orang tua ke yang dia jaga? Mak ayah dia dah meninggal dah. Apa amalan dia? Saya kata, entahlah Ustaz, kami anak-anak pun tak tahu amalan abah kan. Kita pun hairan macam mana Allah Ta'ala bagi rezekinya. Tapi yang kami tahu, satu amalan yang dia selalu buat. Apa dia? Dia suka bagi salam. Itu saja. Dia suka bagi salam. Allahu Akbar. Teringat saya satu hadis Nabi sebut, afshuh salam. Sebarkan salam. Berilah makan pada orang. Sambung silaturahim. Dirikan solat malam. Maka barang siapa yang melakukannya, masuklah ikut pintu mana dalam syurga. Allahu Akbar. Amalan yang ringkas,
tetapi istiqamah, maka Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepadanya. Tuan-tuan, ini saya nak sebut tentang cara nak dapatkan husnul khatimah. Cari satu amalan selain daripada sembahyang kita buat, kita sedekah, semua amalan ni lah. Cari satu amalan yang ringan, yang kita boleh buat secara istiqamah. Itu dia. Satu amalan yang kita boleh zahirkan sampai orang tahu, oh dia ni suka bagi kucing makan. Asal ada kucing dia suka main makan. Contoh, oh dia ni suka belanja budak-budak makan hula-hula. Orang pun kenal amalan dia begitu. Maknanya dia dikenali kerana amalan itu. Sayyidina Bilal masuk ke dalam syurga, Nabi dengar tapak kaki dia, padahal Bilal ada kat dunia lagi. Nabi dengar tapak kaki dia. Apa amalan Sayyidina Bilal? Katanya, ya Rasulullah, tak ada amalan yang lebih aku suka lakukan, melainkan setiap kali aku selesai ambil wuduk, aku tunaikan solat sunat 2 rakaat. Itu kegemaran Sayyidina Bilal. Maka istiqamahnya tadi mengganjarkan rahmat kebaikan Allah Ta'ala di akhirat. Cari satu amalan. Pertama, satu amalan yang zahir, sampai orang kenal kita buat tu macam tu. Saya dah pilih dah satu amalan saya. InsyaAllah mudah-mudahan orang pandang saya, orang pandang mayat kan. Pandang ustaz tu teringat jenazah. Okey lah, orang panggil saya ustaz jenazah kan. Okey lah. Jadi itulah amalan saya yang orang kenal. Dan dalam masa sama, cari satu amalan yang hanya kita sendiri sahaja yang tahu, orang tak tahu. Bahkan pasangan pun tak tahu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan, iaitu Nabi memberi makan kepada orang buta sampai orang pun tak tahu. Abu Bakar membantu seorang perempuan yang mana dia duduk seorang-seorang, matanya buta. Abu Bakar datang kemas rumah dia setiap hari, masakkan nasi untuk dia makan semua, sehingga orang tak tahu pun kenapa Sayyidina Abu Bakar ni, dia kan khalifah, pagi-pagi mana dia hilang, selalu hilang. Umar intai, rupanya dia pergi satu rumah. Dia kata, rumah janda mana pula Abu Bakar pergi ni? Kan? Pergi tanya, wahai ibu. Dia tengok orang tu macam orang tua kan. Siapakah ibu ni? Saya hanya seorang perempuan tua yang tak nampak mata saya. Siapa yang jaga ibu? Seorang lelaki yang mana hari-hari datang bersihkan diri, bersihkan rumah, masak untuk saya. Ibu kenal tak siapa dia? Saya tak kenal. Dia pun tak kenal siapa. Lalu Umar pun rasa terharu. Kerana apa? Amalan itu Abu Bakar buat senyap-senyap. Allah, tuan-tuan. Maka mungkin itu sebab kita dapat husnul khatimah. Cukup dua tu pun dah jadilah. Di samping amalan-amalan yang lain, satu amalan kita boleh zahirkan supaya orang contohi kita. Orang nampak, orang ikut. Satu amalan kita sendiri je yang tahu. Tuan-tuan, ini cara nak husnul khatimah, tuan-tuan. Jadi antara kaedah itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagikan kita husnul khatimah. Tuan-tuan, sebelum kita nak kepada penghujung, ialah tujuan kita ni nak makan rendang maman kan. Ceramah ni selingan je kan. Tuan-tuan kalau ada lah persoalan nak bertanya, silakan saya buka ruang. Ya, berkaitan tajuk ni ke apa-apa silakan. Ada? Cepat tanya. Kan selalu datang sini. Ya. 1, 2, 3. Tak ada. Ada tak persoalan? Baik. Jika tidak ada persoalan, okey, saya nak bagi satu perkara tentang Ustaz Seri Muhammad. Perkara yang berkaitan dengan kematian ni saya nak kongsikan juga ya. Bila seorang tu meninggal dunia di dalam negara kita, kita akan uruskan jenazah seperti biasa, mandi, kafan, solat dan ke bumi, itu biasa. Tapi satu hal, bila meninggal di luar negara, kan, apa yang berlaku meninggal di luar negara? Contohnya, kita ni pergi keluar negara bekerja, ataupun kita belajar, ataupun kita melancong, apa-apa sajalah tujuan, tiba-tiba meninggal. Family kata, bawa balik ke bumi kat Tampin ni, kubur Tampin ni banyak lagi. Duit ada tak? Tak apa dah, gadai tanah tu kan. Bukan murah ya nak bawa balik. Puluh ribu, bahkan 100 ribu lebih pun habis. Duit banyak. Dia tak kisah. Kadang-kadang orang tu ada insurans boleh bayar. Bukan masalah duit, tapi masalahnya apa yang berlaku pada jenazah tadi. Ramai orang tak tahu.
Jenazah daripada luar negara nak bawa balik ke dalam negara, mereka akan melalui satu proses embalming, pengawitan mayat. Proses ini ialah dengan cara mengeluarkan cecair dalam badan, cavity, dan memasukkan pula cecair kimia, formalin. Formalin ni apa? Bahan yang sama digunakan pada ikan-ikan di laut. Dulu dia tangkap mancing lama ikan kat laut. Jadi nak bawa ke darat tu makan masa yang lama. Dululah, sekarang tak nampak dah kaedah tu. Mungkin ada tapi jarang. Jadi untuk mengelakkan ikan tu membusuk, maka dia letakkan formalin kimia tadi. Jadi proses perebutan, penguraian jadi lebih lambat. Ya. Baik, apa yang berlaku bila dia meninggal dunia waktu tu? Family kata nak bawa balik, maka mayat ini akan diawet dengan cara pertama, dia akan cari 2 urat dalam badan mayat. Urat apa? Arteri dan vein. Arteri dan vein ni dia sentiasa bersebelahan, dekat-dekat. Biasanya dekat atas ari-ari ni. Ari-ari kita ni, bawah pusat ni, belah kanan ni. Kita akan hiris mayat tu, cungkil keluar 2 urat ni. Ini juga kawasan dialisis. Orang yang cuci darah, kan, yang sakit buah pinggang, cuci darah, dialisis, itulah. Cungkil keluar, bahagian arteri inilah kita akan masukkan satu tiub yang bersambung dengan mesin untuk mengepam masuk formalin sebanyak 12 liter. Masuk dalam badan mayat 12 liter tu, penuh 12 liter. Di bahagian vein, urat vena yang sebelah tu pula dikeluarkan sedikit, hiris sikit untuk mengeluarkan darah dalam badan mayat. Badan kita ada 5 hingga 6 liter darah sehari. Badan kita lah dewasa ni, standard 5 hingga 6 liter darah. Maka semuanya kena buang sebab apa? Darah punca mayat cepat membusuk. Ubat masuk, darah keluar, proses tu akan berlaku. Maka formalin bila masuk ke badan mayat akan nampak macam hidup. Tak hilang pucat-pucat dia tu. Nampak macam merah. Tu kaedah. Okey. Kemudian masuk kat badan, dah penuh, kita tebuk satu lagi lubang kat sini. Untuk kat muka pula. Pam formalin kat muka. Waktu kat muka ni lah saya diajar bagi senyuman kat mayat. Mayat tu diletakkan gam kat mulut, tutup rapat. Lepas tu buat macam ni. Tahan 5 minit, lepas. Tersenyum mayat tu kan. Ini kaedah yang dipakai oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia embam mayat. Sebab dia kalau hari ni meninggal, biasanya lambat dia tanam. Seminggu, 2 minggu, sebulan baru dia tanam atau bakar. Jadi dia awet mayat, dia bagi mayat tersenyum. Itu kaedah dia. Okay. Kemudian habis masukkan ubat, satu lagi batang troka. Troka ni satu besi yang panjang. Hujungnya tajam, kelilingnya ada lubang-lubang, belakangnya tu ada pipe masuk. Kita akan tebuk satu lubang kat perut. Tebuk. Benda yang tajam tu dia akan rodok kat perut mayat untuk hancurkan organ-organ dalam badan mayat. Hati, jantung, limpa, usus, perut, puni kencing, buah pinggang, semuanya akan dihancurkan dan di-vacuum keluar, sedut. Dia sedut guna mesin, bukan saya sedut. Tak. Dia sedut, sedut habis. Sampai kita rasa kosong kat perut dia. Rangka dia nampak perut. Itu kaedah dia. Ya. Dan kemudian barulah selesai. Mayat tu akan dijahit balik dengan kemas. Dan kalau orang bukan Islam, kita akan pakaikan baju, make up dia semua, selesai. Orang Islam barulah mandi kapan solat. Dan sebelum dimasukkan dalam coffin, kerana diterbangkan keluar negara, balik negara asal. Tempoh masa berapa hari? Paling cepat 3 hari baru sampai rumah. Daripada hari meninggal 3 hari. Paling lambat saya pernah dapat jenazah 16 hari baru sampai. Pernah juga sebulan. Kenapa? Kerana urusan dokumentasi dan urusan faktor negara jauh dan sebagainya. Tuan-tuan, nampak tak? 1, dah menyeksa mayat. 2, lambat pula nak ke bumi mayat. Sedangkan Nabi kata, jangan kamu melewatkan urusan jenazah. Kalau jenazah ni orang baik, dia akan berkata, cepatlah hantar aku, aku nak masuk syurga ni. Kalau ni orang jahat, dia kata, jangan hantar aku ke kubur, jangan hantar aku ke kubur.
dan kita berdosa kerana melambatkan hantaran dia tadi. Menanggung dosa. Waktu tuan-tuan, nasihat saya, ikutlah sunnah Nabi SAW. Mana kita meninggal, situlah kita dikebumikan. Itu dia. Janganlah bawa balik mayat. Melainkan dalam keadaan terpaksa. Terpaksa tu bila? Contoh, negara China. Antara negara yang tak benarkan warga asing yang bukan rakyatnya dikebumikan, dikubur tempat dia. Tak boleh. Kalau nak urus kat tempat kami, satu cara je, bakar mayat tu. Takkan nak dibakar, terpaksalah bawa balik. Maka hukumnya haruslah terpaksa bawa balik. Ini kena ingat ya. Baik tuan-tuan, itu yang saya nak kongsikan perkara begini supaya kesedaran pada kita. Zaman sekarang ni ramai orang dah travel keluar negara dan sebagainya ya. Jadi bila meninggal luar negara, kita ke bumi diarahkan sana, wasiat pada keluarga kita, jangan bawa balik ya. Wallahu a'lam bisawab. Ada soalan sebelum berakhir? Jika tak ada, saya kira sekarang itu yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Tak boleh lama-lama dah. Sekarang soju undang tu kan. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Saya minta ampun, minta maaf barang kekurangan, kekilafan, ketelanjuran kata-kata dan masih ambil. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada persoalan tentang fiqh jenazah, nak minta bantuan pengurusan jenazah kat mana-mana tempat saja, tuan-tuan carilah saya. Boleh Google saja Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, ataupun search saja Ustaz Undertaker. InsyaAllah. Facebook, TikTok, Instagram. Please follow, like, subscribe guys. Wallahu a'lam bisawab ya. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami meredamu ya Allah, keberkatanmu ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa para guru kami ya Allah, dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat sama hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, permudahkanlah segala urusan kehidupan kami di dunia ini ya Allah. Berilah ketenangan kepada kami ya Allah, basahkanlah lidah kami dengan zikrullah ya Allah. Jadikanlah kami kelazatan dalam ketaatan ya Allah, jadikanlah kami kebencian dalam kemaksiatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami husnul khatimah, jangan kau beri kami su'ul khatimah, dan kurniakanlah kami kalimah la ilaha illallah di hujung hayat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika kami dimasukkan ke dalam lubang kubur yang sempit dan gelap itu ya Allah, luaskan lubang kubur kami, terangkan kubur kami ya Allah, jadikan kubur kami sebagaimana taman-taman syurga-Mu ya Allah, bukan sebagaimana kawah-kawah api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika kami dibangkitkan di hari akhirat nanti ya Allah, bangkitlah kami dengan penuh kemuliaan dan kebaikan ya Allah. Lindungilah kami di bawah naungan arasy-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk minum air telaga Al-Kausar milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal kami di neraca Al-Mizan. Ya Allah, pantaskanlah langkah kaki kami ketika kami melintasi titian Siratul Mustaqim sepantas kilat ya Allah, agar kami tidak jatuh tergelincir ke dalam kawah neraka-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup duduk dalam neraka-Mu walaupun sedetik, kami tidak sanggup duduk dekatnya walaupun sebatu ya Allah. Tempatkanlah kami semua ya Allah ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Walaupun kami sedar ya Allah, kami tak layak pun bersama mereka ya Allah, kami seumpama debu di kaki mereka ya Allah, tapi sesungguhnya inilah pengharapan kami ya Allah kepada gedung rahmat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.